Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni kita nak belajar satu kitab barulah. Yang mana kitab ini dikarang oleh, katanya pengarang dia kata inilah risalah yang amat kecil. Risalah yang kecil dia tak panggil kitab. Kalau besar dipanggil kitab, kalau kecil dipanggil risalah. Dalam bahasa Arab, risalah ni surat. Dan boleh juga kita terjemuh risalah itu satu lembaran yang tidaklah terlalu banyak sehingga dipanggil kitab. Ataupun dipanggil suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan Musa. Suhuf paling banyak 50 lembar. Itu paling banyak. Maka katanya pengarang risalah yang amat kecil dinamakan dia kan risalah ini dengan nama Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Irsyadul Ibad, petunjuk kepada hamba-hamba Allah. Kepada petunjuk kepada apa? Kepada jalan-jalan petunjuk. Arsyada yursyidu irsyadan, petunjuk. Rasyid maknanya pintar. Guru yang mursyid, guru yang boleh menunjuk, yang boleh membimbing. Itu maksud irsyad. Irsyad ni kita bimbing sesuatu. Arsyada, pembimbing kepada hamba-hamba menuju jalan petunjuk. Kitab ini dikarang oleh Syekh Zainul Abidin. Nama dia Syekh Zainul Abidin yang dimasyhurkan. Masyhur nama dia dengan Tuan Minal Al-Fatani. Pengarang dia nama Tuan Minal Al-Fatani. Taghammadahullahu ta'ala bi'afwihi ridwani wa nafa'ana bihi amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala penuhkan, Allah Ta'ala cucurkan kepada Tuan Mina ini dengan keampunan dia yang sangat redha Allah Ta'ala kepada dia. Pengampunan lagi, keredaan lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cucu kepada Tuan Mina dengan keampunan dan keredaan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menafaatkan kita yang belajar kitab dia bihi dengan Tuan Mina ataupun dengan karangan dia ini. Amin, amin. Tuh Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Karangan Tuan Mina. Tuan Mina ni nama dia Syekh Zainul Abidin.
Lahir di kampung Anak Uru Fatani. Dia ni lebih kurang sejarah dia dalam 120 tahun lepas. Dia dalam 120 tahun lepas. Dia sempat mengaji di pondok Bendedaya dengan Tok Bendedaya satu. Pengasah kepada pondok Bendedaya, kita sebut cerita Tok Bendedaya hok dapat Lailatul Qadar tu. Tok Bendedaya satu ini nama dia Syekh Wan Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Syekh Wan Mustafa bin Muhammad Al-Fatani, Tok Bendedaya satu. Ni anak murid dia ni, sempat dia. Saing-saing sepatu peringkat dengan Tuan Mina ini antara dia Syekh Muhammad Al-Fatani, ayah kepada pengarah Faridah. Tuan Faridah nama Syekh Ahmad bin Muhammad bin Mustafa Al-Fatani. Nah, Tuan Faridah, tok guru pada tok kenali ni, Syekh Ahmad Fatani. Ni saing dia ni, Tuan Mina ni dia saing dengan ayah pada Tuan Faridah tu. Tuan Faridah nama Ahmad bin Muhammad. Bin Muhammad. Muhammad tu ni saing Tuan Mina ni. Dan dia saing dia lagi Syekh Abdul Qadir bin Wan Mustafa Al-Fatani, Tok Bendedaya dua. Anak murid pada anak kepada Tok Bendedaya satu. Dan saing dia lagi Tok Wei Ali Kuta. Ni sebeh dia ni. Sezaman dengan dia Tuan Mina. Tua pada Tok Kenali lagi ni. Cerita dia ni tua pada Tok Kenali. Sebab Tok Kenali ni murid kepada Tok Wei Ali Kuta. Dia ni generasi perikat Tok Guru pada Tok Kenali. Dia lepas pada mengaji aling, dia buka pondok di nama kampungnya Benda Pada. Lepas pada tu dia pindah ke Malaysia. Duduk di Malaysia di Pulau Pinang. Buka pondok di Sungai Dua di seberang Perai. Dan tu antara karangan dia disambil kitab ni Irsyadul Ibad, karangan dia hak suhu Kashful Ghaibiyah. Siapa dia biasa baca kitab Kashful Ghaibiyah, kecek mengenai kejadian makhluk. Start daripada kejadian Nur Muhammad sehinggalah kejadian lain lagi, kejadian malaikat, kejadian gapo. Dan kitab dia hak suhu lagi nama Kashful Lisam An As'ilatil Anam. 2 jilid tebal tu kitab pekoh. Tu nama Kashful Lisam. Pengarah yang sama. Kashful Ghaibiyah dia juga karang Tuan Mina. Kashful Lisam siapa dia biasa baca tahulah setara mana tuannya mengarang. Aqidatun Najing. Dia juga karang ni. Kita Aqidatun Najing. Hak soho kita Aqidatun Najing ni, dia juga karang. Dan kitab tauhid lagi Miftahul Murid. Tu antara kitab-kitab yang hak dia karang. Soho ni Syekh Tuan Mina ni. Orang dulu mengaji siapa boleh mengarang kitab berjilid-jilid. Satu orang lepas pondok, ngaji lepas pondok, antara yang berjaya menjadi ulama dan mengarang banyak kitab dan melahirkan generasi tok-tok guru. Kerana manusia ni, ulama ni kadang-kadang dia tak sempat mengarang, tapi dia melahirkan anak murid yang hebat-hebat. Ada anak tok guru tu dia tak mengajar, tetapi dia mengarang pula bisa mengeluarkan kitab-kitab yang sangat berkualiti kerana keberkatan dia dan hasil daripada kemurnian hati dia, maka kitab dia dibaca, kitab dia dimengajar oleh orang. Dan ada orang yang hebat lagi, dia dahlah melahirkan anak murid dia tok guru saja dan dapat mengarang pula hebat-hebat. Antaranya Syekh Daud Fatani tu tak ada bisa sungguh. Ni nama kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karangan Tuan Minal. Apa dia panggil Tuan Mina? Ada 2 riwayat versi. Pertama kerana dia nama dia Zainal Abidin. Tuan Mina ni maksud kalimah daripada Zainal. Tuan Mina maksud dia Zainal Abidin. Orang dulu perekah jadi Tuan Mina. Tetapi masyhur cerita dia apa dia dipanggil Tuan Mina? Kerana dia ni Syekh Zainal Abidin ni, Tuan Mina ni dia jenis lemah lembut. Jenis tak marah kat orang, senyum semacam.
Tetapi kalau dia nak marah ke orang, dia akan baca qul a'udzubinnah. Dia akan baca qul a'udzu birabbin nas. Kalau dia nak marah anak murid dia buat perangai depan dia akan baca qul a'udzubinnah. Maka tai ayat minal jinnati wan nas tu dia deras macam. Tai baca qul a'udzubinnah. Minal jin. Apabila dia ulas kata minal jinnati wan nas, lekat tuai mina. Nak kata tuai minal jinnati wan nas takut panjang sangat. Jadi lekat nama tuai minal. Tu soho cerita dia nya apa dia dapat gelaran tuai mina, kerana kalau dia nak marah tai baca qul a'udzubinnah, tai minal jin tu buat degah. Sehingga ke masyhur nama dia dengan tuai minal. Macam-macam orang ni kadang-kadang lekat dekat tu. Bismillah, pak mak bismillah lah. Sebab lekat nama ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada karangan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita baca kitab dia, untuk memberkati pengajian kita supaya hati kita dapat menerima apa yang ia sebut di dalam kitab ni, dan Allah Ta'ala buka futuh dalam hati kita sebagaimana Allah Ta'ala buka kepada Tuan Mina ni, kita hadiah ke Fatihah. Bukan Fatihah kita hadiah, pahala baca Fatihah itu. Kita hadiah pahala baca Fatihah, ayat kursi sekali, ku Allah 11 kali, selawat 3 kali kepada pengarang secara khusus dan kepada guru-guru kita secara umumnya, sehinggalah sapa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat supaya Allah Taala angkat ke darjat mereka dan Allah Taala buka ke kepada kita sebagaimana Allah Taala buka ilmu kepada puak-puak mereka. Dengan niat itulah kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u wa la yuhituna bi syai'in illa bima syaa wa sa'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu samad. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anqazana binuril hidayah min zulumatid dhalalah. Alhamdulillahillazi anqazana binuril hidayah min zulumatid dhalalah. Bermula kepujian itu bagi Allah yang melepaskan kita dengan nur petunjuk daripada segala kelam sesat. Pengarang memulakan kitab dia dengan bismillah. Katanya Nabi, setiap benda yang pandai mulia oleh syarak mesti dimulakan dengan bismillah. Kalau tak dimulakan dengan bismillah, berkurangnya keberkatan. Maka kitab ini dinilai berkat dia dengan hasil dan manfaat dia kepada masyarakat. Sekalipun kitab ni kecil tapi dibaca oleh ramai orang. Maka kitab ni Masya Allah berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apabila kita sebut nama Bismillah, paling kurang baca Bismillah. Moleknya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah kita niatkan semua nama-nama Allah yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Dengan nama Allah salah satunya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka nama Allah tu umum. Maka kita niat akan dapat pahala sebanyak mana nama-nama Allah yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Kalau kita tahu 99 nama yang masyhur itulah 99 nama. Nabi kata, siapa dia yang hafal nama Tuhan 99 itu, dakhalal jannah, wa man ahsaha dakhalal jannah.
Siapa dia yang hafal, ingat nama Asmaul Husna 99 tu, sama ada kita beramal dan kita jaga betul nama tu, dakhalal jannah, masuk syurga. Nah, tu kelebihan nama Tuhan. Bahkan hebat tak hebat nama Allah ini, katanya Nabi, la taqumus saah, tidak akan berlaku kiamat, yakni hancurnya langit dan bumi ini selagi mana ada lagi manusia menyebut kalimah Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, maka selagi mana ada lagi manusia menyebut nama Allah di muka bumi ini, maka keberkatan dia, kehebatan dia, bumi ini tidak akan hancur dan kiamat tidak akan berlaku. Kalau corona bagai ni pih ya. Setara kiamat pun dengan nama Allah tak boleh nak berlaku apabila disebut nama Allahu Allah, maka kalau penyakit ni nipih ya. Nah, maka banyak ke menyebut nama Allah di zaman-zaman di musim penyakit ni, mudah-mudahan Allah Taala angkat bala. Sama ada penyakit zahir ataupun penyakit batin, penyakit dalam hati, waswas dengan Tuhan ke, waswas dengan iman ke, orang lain ni lebih yakin dengan makhluk berbanding dengan Allah. Lebih banyak yakin makhluk berbanding dengan Allah. Nah. Jadi kita orang Islam kena banyak yakin dengan Allah. Lagu mana? Antaranya menyebut banyak-banyak nama Allah Ta'ala. Dia kata lagi, segala puji itu bagi Allah. Kenapa kita puji Allah? Pengarang ni kata, kerana Allah lah yang melepaskan kita, menghilangkan daripada kita dengan sebab nur petunjuk Allah. Nurul hidayah ni keedah dalam ilmu nahu kata mudhaf ilaih. Nur tu musyabbah bih, hidayah tu musyabbah. Dia panggil idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Nah, idafah musyabbah bih kepada musyabbah, yakni digambarkan petunjuk itu seperti cahaya. Petunjuk seolah-olah seperti cahaya yang boleh menunjuk seorang kepada jalan. Kalau kita tak ada cahaya, nescaya kita akan sesat. Kita berjalan pun nak kepada cahaya, kalau tak ada cahaya banyak benda berlaku. Bahaya, lubang, benda-benda yang menyebabkan kita tak selesa kerana kegelapan. Tetapi apabila ada cahaya, maka kita berjalan pun rasa mudah, rasa linek, rasa gapo kerana ada cahaya. Maka Allah Ta'ala pengarang gambarkan petunjuk yang ada di dalam hati manusia itu seperti cahaya. Maka dengan cahaya petunjuk inilah manusia berjalan dengan mudah kepada Allah, tidak tersesat ke mana-mana. Kita puji Tuhan kerana hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kita dok minta Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk sebagaimana orang yang kamu telah beri petunjuk dalam kehidupan dia. Sekalipun susah, sekalipun senang kau gapo, dia tetap diberi petunjuk, dibimbing oleh Allah menuju kepada dia. Wa ab'adana bittiba'i syari'atil Mustafa sallallahu alaihi wasallam minasyaqawati, dan menjauh ke Allah akan kita dengan sebab mengikut akan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada celaka. Allah Ta'ala jauh ke kita daripada celaka. Apa maksud celaka? Mati di dalam su'uzzon, su'ul khatimah. Mati dalam mati yang jahat. Maka dengan kita ikut Nabi, insya-Allah mati kita tu husnul khatimah. Maka kelakuan orang celaka adalah orang yang tidak mengikut syariat Nabi. Nabi suruh semaya, dia tak semaya. Nabi suruh mengaji fardu ain, dia tak mengaji. Nabi suruh berzikir, dia tak berzikir. Nabi suruh selawat, dia tak selawat. Nabi suruh istighfar, dia tak istighfar. Nabi suruh ingat Tuhan, dia tak ingat Tuhan. Lagu mana nak mencari hidup yang bahagia? Bagaimana kita nak dapat keredaan Allah kalau kehidupan kita sentiasa mencabar Allah Ta'ala?
Nak suruh Tuhan marah semacam. Kita tak dengar kata Allah Ta'ala, tiba-tiba nak suruh Tuhan redha. Maka kehidupan lagu ni celaka. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad. Dan rahmat dan sejahtera atas orang ya, ataupun nabi lah sini. Orang ni siapa dia sini? Nabi. Yang telah menyuruh akan dia, akan nabi itu oleh Allah Ta'ala bagi menunjuk ke segala ibad, segala hambanya. Tugas Nabi adalah memberi petunjuk kepada hamba-hambanya. Kita kata Allah Ta'ala akan beri tunjuk apa? Pedoh Nabinya. Ni Nabi Allah Ta'ala nak royak. Kata asbab tu kita kena jaga juga. Sekalipun Tuhan yang memberi petunjuk, tetapi jangan kamu lupa jasa Nabi kamu. Kalau tak ada Nabi kamu, nescaya kamu ni jadi orang kafir belaka. Sembah tokong belaka, sembah pokoknya belaka. Tuhan tak boleh beri kau hidayah direct, boleh. Tetapi pekerjaan Tuhan ini disembunyi ke kudrat dia dengan hikmah dan asbab. Setiap benda yang berlaku mesti ada hikmah dan asbab. Supaya manusia itu dapat mentadbir dunia dengan mudah. Kalau Tuhan tu zahir ke kudrat dia semata-mata, tanpa hikmah nescaya manusia jadi pening nak urus dunia ni. Tuhan nak beri petunjuk tanpa Nabi Muhammad boleh. Tak ada masalah gapo. Tetapi Tuhan nak ajar kita mesti guna asbab untuk dapat sesuatu. Asbab untuk dapat hidayah ikut Nabi Muhammad. Asbab untuk dapat ikut Nabi Muhammad, ikut ulama, ikut orang alim supaya kita dapat petunjuk. Jangan kita kata kita dengan Allah Ta'ala direct. Saya tak seguna perantara. Saya tak seguna tawassul. Saya tak seguna wasilah untuk sampai kepada Allah. Saya ni ahli tauhid sebenarnya, tak seguna belako-lako. Orang ni melari daripada syariat Nabi Muhammad aja. Setiap benda tu ada asbab dia. Asbab dapat hidayah, pergi belajar ilmu agama. Duduk pondok ko, main di masjid ko, gapo dia ko, tempat-tempat yang mendapat hidayah. Ni duduk dalam disko boleh hidayah? Boleh. Tetapi kalau Tuhan zahir lagu tu gak, manusia akan jadi pening dan terkeliru. Kalau dia nak cari hidayah, dia akan pening, tak tahu nak gimana kerana Tuhan zahir ke kudrat saja dengan tidak zahir ke hikmah dia. Maka kerana hikmah dan kepintaran, kebijakan Allah Ta'ala alimun khabir ni, maka Tuhan buat sesuatu supaya manusia mudah. Kalau contoh nak cari hidayah, pergi cari di masjid, pergi cari di YouTube tempat orang mengajar ilmu agama, barulah dapat petunjuk. Kalulah Tuhan kata tak buat pakai gitu, pakai ikut mana-mana pun dia dapat petunjuk, jadi pening manusia. Sebab itulah kita kena ambil wasilah. Wa batari ilaihimul wasilah. Hendaklah kamu cari wasilah kepada Allah. Wasilah ni tawassul lah. Perantara kita nak tuju Allah mesti ada sebab dia. Maka orang kata lagi daripada mana syariat tawassul? Terutusnya Nabi Muhammad itu menunjuk ke tawassul. Terutusnya Nabi Muhammad itu menunjuk ke tawassul. Allah Ta'ala boleh direct hidayah. Tetapi apa utus Nabi Muhammad? Ni kata tawassul perantara Nabi Muhammad. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu risalah pada menyatakan iktikad bagi kaum kumpulan yang kelepasanlah mereka itu, kaum itu daripada sesat. Hak ni kita nak belajar satu pegangan akidah yang dipegang oleh satu kumpulan manusia, yang mana kumpulan itu terlepas daripada sesat dia. Dan mereka itulah nama dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yakni gapo dia ahli sunnah wal jamaah? Ahli kumpulan
yang mengikut akan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafair rasyidin yang kemudian daripada Nabi. Ni khulafair rasyidin dan sunnah Nabi. Ni dipanggil ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah ni ikut Nabi, wal jamaah ni ikut sahabat-sahabat. Jadi kalau benda hak Nabi tak beri petunjuk, Nabi Muhammad tak berkecek, Nabi Muhammad tak sebut, maka kita tengok sahabat-sahabat dia buat lagu mana. Contohnya benda ni Nabi Muhammad tak sebut Nabi Muhammad tak kecek, Nabi Muhammad tak kata gapo. Maka kena rujuk pula sunnah khulafa ar-rasyidin, sahabat-sahabat Nabi buat lagu mana. Contohnya tawassul Nabi tak tunjuk contohnya lah. Maka lagu mana sahabat-sahabat? Ada tak sahabat-sahabat tawassul? Ada. Maka boleh pegang tawassul kerana sahabat-sahabat buat. Sebab Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, katanya Nabi Muhammad. Tu jelas orang ikut Nabi Muhammad berlaku. Kalau tak ada dalam sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ni sepakat ulama kata pemimpin khulafah, pengganti Nabi yang dapat petunjuk. Pak orang ni tengok dia ada ke tak buat benda-benda lagu tu. Adu 'alaiha bin nawajiz, hendaklah kamu gigit, tekoh, peganglah pegangan ni, yakni berpegang dengan sunnah Nabi dan khulafair rasyidin bin nawajiz, dengan gigi gerahai kamu. Kacik kemah-kemah. Pegang kuat-kuat Nabi Muhammad, pegang kuat-kuat sunnah sahabat Nabi. Kalau tak jumpa dah, maka sahabat Nabi lagu mana buat, kalau kita buat tak apa. Kerana apa? Kerana sahabat-sahabat dia perbuatan dia kadang-kadang dia buat depan Nabi, kadang-kadang Nabi tak suruh dia buat dah, tetapi Nabi iktiraf, maka benda itu perbuatan sahabat Nabi, orang yang dapat gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Dia reda dengan Allah, Allah Ta'ala reda dengan mereka. Jadi salah kalau orang kata kembali kepada Al-Quran dan hadis saja. Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita nak kembali kepada Al-Quran dan hadis sedangkan Al-Quran kita terima melalui manusia? Kita terima melalui manusia. Dia mau ambil Quran daripada Nabi Muhammad direct. Tak. Lepas tu dia mau ambil pada siapa dia? Daripada tok guru hamba. Daripada manusia jugalah. Maka kembali kepada Al-Quran direct tak boleh. Kena kembali kepada manusia. Kita tahu kerana surah Fatihah baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tak dengar tok guru kita sebut lagu tu. Dah kalau dia mau dengar daripada Nabi Muhammad, tak dengar apa lagu mana? Tu kata kena dengar orang juga. Kalau dia mau tak percaya manusia, dia mau percaya diri dia mau seorang ya, rasa dia mau tu bisa, orang lain tak bisa, tak percaya kepada orang lain ni manusia mungkin benar, mungkin salah. Saya saja yang benar sebab saya seorang pelajar yang pintar. Tak ada apa lah. Ada orang lagu ni tak terima pendapat orang sebab dia rasa dia pintar, dia bijak, maka tak terima pendapat ulama pun tak terima juga. Hadis lagi-lagi lah berat. Kita tak dengar perkataan Nabi, maka kita dengar daripada manusia juga yang memberitahu hadis tu. Maka boleh percaya pula. Percaya pula. Dia mau kata tak boleh pegang ulama. Kita pegang Quran hadis saja. Maka kata-kata kembali kepada Quran hadis ni tipu. Dan tak masuk akal kalau kembali kepada Quran dan hadis, mesti kembali kepada ulama dan fahamnya dia. Dia kata, "Hei saudaraku, hendaklah bersungguh-sungguh oleh kamu pada memelihara keiman kamu. Benda yang paling penting dalam diri kita adalah iman. Tak boleh makan, tak apa, tak boleh minum, tak dosa, mati kena covid, tak masuk neraka, tak apa, tak ada masalah apa. Tetapi kalau mati tak ada iman, Allah Rabbi, sekalipun
Sehat wa afiat. Mati sehat wa afiat dah. Tetapi tak ada iman maka mati itu sajalah. Tak ada apa dah lah. Kita jangan berfikir seperti orang kafir berfikir. Orang kafir hanya memikirkan tubuh zahir dia saja. Mak kita orang beriman kena fikir iman kita tu lagu mana. Kalau iman kita sakit, sudahlah kita nak temu dengan Tuhan, masalah. Tubuh kita sakit, tak apa lagi boleh kira lagi, tak berdosa lagi. Tapi kalau iman kita sakit, iman kita tidak sah, matilah kita temu dengan Tuhan. Jumpa nak tahu nak jawab lagu mana. Dan agama kamu daripada tiap-tiap yang membinasakan kedua dia. Keduanya iman dan agama. Keduanya iman dan agama. Kita kena perhati ada benda kodok merosok ke iman kita, ada benda kodok yang merosok ke agama kita. Sebagaimana kita sekarang duduk jaga SOP. Duduk jaga goni nak jaga tubuh kita daripada sakit. Baguslah jaga supaya tidak kena sakit. Maka kena jaga juga iman daripada kena sakit. Kena jaga dua-dua. Dan hendaklah kamu sahkan iktikad kamu. Ya tekan bab iktikad, bab akidah pegangan hati. Dengan barang yang yakni perkara yang diiktikad akan dia oleh ahlu sunnah wal jamaah. Benda yang kita pegang itu sama dengan pegangan ahlu sunnah wal jamaah. Yang dipegang oleh sahabat-sahabat Nabi. Yang diterima daripada Nabi. Nabi terima daripada Jibril. Jibril terima daripada Tuhan. Pegangan kita ni biar sama dengan yang dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Yang dipegang oleh Sayyidina Umar. Yang dipegang oleh Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. Dan sahabat-sahabat yang mengaji akidah dengan Nabi. Biar akidah kita sama dengan dia. Pas lagu mana nak sama? Hamba tak ada dengan dia 1400 tahun lepas. Mujur kita kata ada ulama-ulama yang soleh-soleh, yang ikhlas-ikhlas, mengarang, menulis akidah-akidah sahabat. Antaranya Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Mengarang, menghimpunkan akidah-akidah yang dipegang oleh sahabat supaya generasi kita 1400 tahun masih boleh tahu apakah pegangan akidah sahabat. Bukan Abu Hasan Asy'ari reka akidah, tulis diri bijak manda dia dak. Dia hanya mengumpulkan akidah-akidah yang dipegang oleh sahabat-sahabat. Kalulah tak ada Imam Abu Hasan Asy'ari dan ulama-ulama lain yang ikhlas-ikhlas tak mengarang kitab, nescaya kita dah pupuh dah tak tahu apa dia kah pegangan sahabat dulu-dulu. Hak tu jasa Imam Abu Hasan Asy'ari ni terlalu banyak. Lagu mana tak tahu pahala dia. Berbilion manusia mati dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah di seluruh dunia. Mati dengan pegangan Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Yang ia petik dan dia kumpul akidah ini daripada sahabat-sahabat dan tabi'in-tabi'in yang jujur-jujur. Dia kata, iktikad yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah ini yang tiada syubhat dan bid'ah. Sudah. Padanya sekali-kali dalam iktikad ahli sunnah wal jamaah tidak ada istilah syubhat dan bid'ah. Tak boleh buat bid'ah. Ya. Kita ahli sunnah wal jamaah menolak bid'ah. Apa maksud bid'ah? Bid'ah yang dipahami oleh Wahabi bukan? Ahli sunnah menetapkan maksud bid'ah adalah setiap benda yang direka yang keluar daripada kaedah agama. Dan bercanggah dengan fahaman ahlu sunnah wal jamaah, automatik kumpulan tu fasik lagi mubtadi' dipanggil. Dahlah fasik lagi mubtadi'. Ya apa maksud mubtadi'? Kumpulan yang baru muncul, tidak ada di zaman sahabat, maka dipanggil mubtadi' bid'ah. Antara kumpulan bid'ah dah Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, ikutlah Jabariyah, Wahabiyah, ajalah belaka, Syiaiyah, ikutlah. Abayah dak, bukan abayah
Jadi benda-benda bid'ah lagu tu hak keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, itulah benda bid'ah. Ahli sunnah bukan bid'ah. Sebab ahli sunnah diambil daripada akidah sahabat. Apa yang diamal oleh sahabat, maka hak tu dipanggil bukan bid'ah. Jadi kalau kita terbaca dalam kitab ahli sunnah wal jamaah kata kita tak minat bid'ah, kita menentang bid'ah, maksud dia bid'ah ni hak keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Hak fahaman yang bercanggah dengan fahaman sahabat, hak sahabat tak buat, hak ni dipanggil bid'ah. Syubhat ni kekeliruan. Akidah ahli sunnah wal jamaah ni jelas nyata, tetapi apabila zaman berlalu timbul kekeliruan dalam agama macam-macam. Ada timbul kata Tuhan ini boleh buat apa saja. Ada kata Tuhan ini berlembaga tapi dia bisa, macam-macam. Benda ni syubhat-syubhat ni muncul apabila pengaruh agama Islam semakin tersebar luas. Dulu duduk di Mekah ya, apabila tersebar luas, maka masuk di dalam agama Islam ini orang-orang bijak. Masalah juga orang bijak rupanya. Bagus orang bijak ni, tapi kadang-kadang dia guna bijak dia lebih daripada Al-Quran dan hadis, masalah juga. Maka masuklah pendeta-pendeta, rahib-rahib ke dalam agama Islam. Di samping dia masuk dalam agama Islam, dia bawa fikiran, fahaman zaman kafir dia dulu. Seperti dia kata Tuhan ni berlembaga, tak apa asal bisa saja. Ni dia pergi zaman kafir dia. Maka apabila masuk dalam Islam, dia bawa lagi fahaman lagu tu. Allah Ta'ala ni tak penting, tak apa Tuhan berjising, tak apa berjiring, tak apa penting dia bisa. Dia terbawa-bawa fikiran lagu ni. Maka apabila ulama tengok fikiran lagu ni mula masuk dalam Islam, maka ulama mula mengarah menjawab semua benda-benda syubhat hak masuk dalam agama Islam. Maka mula dah kitab-kitab akidah dikarang nak lawan fahaman lagu ni. Nak tu agak apa dia? Nak royak kata fahaman sahabat bukan lagu ni. Fahaman sahabat bukan lagu ni, fahaman sahabat ni akidah murni hak belajar dengan sahabat Rasulullah. Dan hendaklah kamu belajar akal ilmu yang sebenar, dia kata. Lah ni ilmu banyak, orang mengajar banyak, dalam YouTube banyak, orang jahil kecek dalam YouTube supaya orang alim. Orang alim kecek dalam YouTube supaya orang jahil, bertukar bertakir habis. Hak jahil jadi alim, hak alim jadi jahil. Nabi kata akhir zaman kebenaran jadi nampak salah. Hak benda salah pula nampak benar. Pada masa Nabi Muhammad sebut, sahabat tak nampak lagi. Macam mana kebenaran orang tidak tahu? Macam mana kesesatan orang tak tahu? Orang tahu benda ni sesat. Tetapi akhir zaman kita tengok hak betul pula nampak salah. Hak salah pula nampak betul. Hak jahil pula nampak alim, kecek dalam YouTube, kecek dalam gapo. Hak alim berdengung nampak jahil dah pula. Apa? Nabi kata akhir zaman akan berlaku lagu tu, berlaku sungguh. Maka sebab tu pengarang tu kata belajar ilmu yang sebenar daripada guru yang benar. Kalau belajar ilmu sebenar dah daripada guru yang tidak benar, guru ada kepentingan. Guru raja gapo kosi koda ataupun guru ni ahli sunnah wal jamaah dah, tetapi dia bukan bahagian ni, dia jawab juga tak boleh juga. Dia bahagian pekohnya jawab bahagian tauhid, salah juga. Ada tok guru tu dia bisa tauhidnya jawab bab pekoh, salah juga. Jadi nak cari kalau pekoh pergi cari tok guru tu tok pekoh. Kalau tauhid pergi cari tok guru usul, tok guru tauhid. Kalau tasawuf, pergi cari tok guru tasawuf. Jarang sekarang kita nak boleh tengok seorang guru yang menghimpungkan semua jenis ilmu ada dalam dada dia berserta dengan amal. Payah nak jumpa. Kalau jumpa tu satu rezeki bagi kita. Kalau tak jumpa, lagu mana nak buat? Selawat banyak ke Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat selawat tu Allah Ta'ala bimbing hati kita untuk mencari guru yang mursyid, guru yang pandai membimbing hati kita. Lagi masyhur ilmu dia, guru ni benar ke tak? Guru ni betul ke tak? Ilmu dia betul ke tak? Dia tu betul ke tidak?
Orang kenal kau dok? Ya tahu hamba tak kenal. Ni mari mana ni Syekh Rabbana ni dalam YouTube ni dok kecek bera ni. Hamba tak kenal ni. Hamba tak berani pergi ilmu dia ni, nampak ilmu dia pelik sangat ni. Nah, goni lah gapo dia ni Syekh mari kok mana lagu ni? Kalau tak kenal, kena tanya ulama. Ulama kata siapa dia? Tak boleh ambil ilmu orang lagu ni. Nah, berkubah hanya. Tak boleh. Masyhur dia tu dengan ada ilmu kebenaran dia tu. Dan solahnya antara manusia, dia ni orang baik. Bukan kata guru ada kepentingan. Bukan kata guru kecek ni kalau hobat ni kecek tak betul. Tak, ilmu kita jadi tak betul juga. Cari ilmu hok guru ni strict sungguh. Tak ada kepentingan gapo dia kecek bab hukum akal strict, tak ada kata ganggu gapo dia, tak ada kepentingan, tak ada maslahah, tak ada gapo. Guru lagu ni boleh ambil ilmu dia. Kalau guru jenis kosa kona-kona, ilmu kita pun jadi kona-kona, tidak strict. Lagi guru yang terpelihara ia daripada tomok akal harta dunia. Cari tok guru hok berkat-berkat, hok tak suka kepada harta dunia. Patu nak cari dalam siapa? Cari dalam pohonnya, dalam gua, bukan lagu tu. Hok hati dia tu. Sekalipun guru tu kaya contohnya, tapi kita tengok hati dia sangat tak zuhud, sangat tak suka kepada dunia. Jangan cari tok guru pakai baju buruk dah. Bitik sawo, pitih pitih ketas selalu, kenaling selalu. Bukan tasawuf lagu tu, teh sauk. Kalau ngai tak banyak boleh, kalau teh sauk ni banyak boleh. Maka kalau tok guru jenis gila kepada harta lagu tu, bukan ilmu dia tak jadi benar, kita bimbang. Takut-takut apabila dengar harta dia jadi tak betul. Ilmu dia betul, tetapi kadang-kadang kalau tok guru ni terlalu suka kepada harta, maka takut-takut ilmu dia ni dibelik oleh harta dia. Dan tiada dengki. Pertama, tok guru jenis tak tomok kepada harta dunia. Harta dunia ada tak apa, kenderaan ada, rumah ada, goni ada tak apa, tak ada masalah. Yang penting jangan tomok. Kedua, cari perangai tok guru hok tak deki. Ni perangai paling besar sekali tok guru adalah berdengki. Tok guru ni soho, deki. Bukan kata musuh tu memang deki dah. Saing-saing dia pun deki juga. Bapa dia mau bersuhu, hamba tak bersuhu. Ada juga. Kita bimbang, kadang-kadang kita tengok tok guru besar dah. Tak ada apa dah lah. Pengaruh ramai dah. Tetapi apabila dia tengok saing dia lebih masyhur, maka dia jadi iri hati. Kalau boleh ikut hamba belaka, jangan ikut orang lain. Ni dengki panggil. Ni antara benda yang payah nak keluar daripada seorang yang alim, deki dengan saing sezame dia. Apabila orang kecil ada tok guru buka pondok situ, ilmu dia tak lagi lah mana. Sudah. Atas kecil atas nama ke apa? Atas nama deki tak sewi anak murid dia pergi belajar dengan tok guru lain. Tok guru lagu ni sepik ilmu dia. Kalau tok guru yang bijak sungguh, maka dia akan suruh anak murid dia gilah belajar dengan siapa dia, asal hak betul. Tapi kalau tok guru tu Wahabi, tok guru tu Syiah, maka kalau tok guru kata tak seduk mengaji lah, kawan tu Syiah, kawan tu Wahabi. Tok guru deki dengan dia. Bukan deki, hak tu nasihat, betul lagu tu. Tetapi kalau sama-sama ahli sunnah pun pakak duk marah, tak seduk mengaji dengan dia. Apa muka ahli sunnah wal jamaah juga gilah mengaji, asal saja ilmu tu membentuk kamu, boleh menyampaikan kamu ke Tuhan. Kedua, ketiga, dan tiada takabur. Ni cari ilmu hak tok guru hak ada perangai ni. Tidak takabur, takalapu, takanyo, takagapo, takabur ni rasa besar diri, rasa dia paling bisa sekali, rasa dia paling benar sekali. Kalau benda salah, kita kata salah, tak apa. Bukan menunjukkan kita mendakwa kita tu benar. Adakah semata-mata kita kata kita tu benar? Dia mau takabur, dia mau kata dia mau benar. Cekak kalau kita kata Wahabi dengan ahli sunnah wal jamaah.
Sesi ahli sunnah kata Wahabi ni salah, ahli sunnah hanya betul. Oh, demo takabur. Demo kata ahli sunnah seorang betul, Wahabi kena betul juga baru tak takabur. Sudah. Kalau lagu ni mikir punuh jahannam lah. Maksud tak takabur ni rasa kita paling bisa, rasa kita paling hebat, rasa kita tak boleh nak salah. Imam mazhab boleh salah, hamba mana boleh salah, hamba kan ngaji bijak. Sudah punuh jahannam kita lagu tu. Tu dia panggil takabur, takalapu, takastreko panggil lagu tu. Kerana tiada berhimpun sekali-kali ilmu yang sebenar pada hati yang ada padanya suatu daripada sifat yang tiga itu. Kalau ada tomok ke dunia, kalau ada sifat deki, kalau ada sifat takabur, ilmu tidak jadi sebenar dah. Mesti ilmu tu ada masalah. Kena cari supaya kita nak cari ilmu sebenar, barulah dapat kebenaran. Kebenaran itu al-haq dipanggil. Kebenaran yakni Allah akan jumpa dengan ilmu yang benar. Kalau ilmu yang salah, ilmu kona-kona tu akan bertemu dengan Tuhan. Dan senyata telah banyak pada zaman ini, wallahu a'lam. Dia mengepek dulu dah. Mula-mula kena mengepek dulu. Kita anak murid mengaji ni kena biasa dengan orang ngepek kita. Ni masa jadi anak murid tak boleh ngepek dah. Seru hati dah lah, seru pandai dah. Tok guru tegur pun rasa. Nak jadi tok guru lagu mana? Kita tak biasa kena ngepek. Kita kena ambo ni ngepek ni sebab ambo kena ngepek parok dah sampai dulu nama. Jadi nak balah kau lagu mana ambo ngepek pula. Tradisi dia lagu tu dah. Orang yang tidak biasa ditarbiyah, dia tak boleh mentarbiyah orang. Dia tidak biasa ikut perintah orang, dia tak boleh memerintah orang. Sebab tu masa kita belajar ni ajar dengar pendapat orang. Dan jadi orang alim malah dengar pendapat orang.